mata kemenangan yang seterusnya. Jadi, kita mulakan dengan Sombros. Berangkat lagi perlahan. Agak unik dia punya open Apa logik dia, Samfros? Okey. Kita tengah cari. Okey, tapi tak apa. Kita tengok sekarang dekat perlawanan sebab kalau kita dekat atas sekarang di bahagian tengah, kedua-dua pasukan sekarang mungkin mereka akan bergerak dengan lebih pasif untuk game yang kedua ini. Jadi, apa pendapat Samfros untuk game yang kedua ni? Untuk mereka bergerak dengan lebih pasif. Saya faham untuk pasukan Lunatics kerana bila kita bermain dengan assassin ni, pastinya damage diperlukan sekurang-kurangnya satu item. Expo juga sebenarnya adalah hero yang lebih ke arah scaling. Late game baru sangat-sangat menakutkan. Jadi untuk pergerakan agresif di fasa awal permainan ni tak perlu untuk Lunatics. Akan tetapi untuk Team Hug, kita sentiasa cerita bagaimana pentingnya penggunaan Lancelot selaku assassin memerlukan snowball effect di fasa awal permainan bersama dengan Grok lagi. Jadi mereka boleh saja untuk bergerak masuk ke kawasan jungle milik pasukan musuh, tetapi belum lagi ada pergerakan tersebut dilakukan. Masih lagi mirror rotation saja yang dilaksanakan. Asia hanya melangkah keluar daripada kawasan tersebut dengan mudah. Kerana kita dah tahu dah tadi, Grok ini hanya boleh menghalau. Nak tangkap untuk early game tu bukan senang lah untuk diri beliau lakukan. Dekat dalam game ni sebenarnya, bila tengok komposisi daripada Team Hug dan juga macam mana mereka setkan emblem masing-masing, di mana Yura dia menggunakan Weapon Master dekat Gore kat sini, saya rasa kalau mereka gerak pada late game, bukan masalah yang paling besar. Tapi sekarang ni, Lunatics mereka yang gerak lebih agresif kat bahagian atas. Tapi Iris dia sorang-sorang ke atas, terus digugurkan terlebih dahulu, terus menjadi mangsa dara yang pertama. Dan kalau kita lihat sekarang, walaupun tadi untuk game yang kedua ni, kalau tadi kita dapat di awal permainan, Team Hug sekarang mereka cuba untuk lebihkan fokus kepada goal laner daripada pasukan Team Lunatics. Tapi saya rasa untuk game kali ini Lunatics akan fokus ke arah EXP. Mereka tahu mereka boleh makan Iris dengan mudah dan mereka akan cuba untuk memanfaatkan perkara tersebut dengan jauh lagi banyak. Tapi Gary nyawanya kekurangan sangat-sangat rendah sekarang. Tapi Gary Saya dapat. Wana terus mendapatkan turtle yang pertama buat Team Lunatics di saat mereka mengejar Gary dan menggugurkannya, dan sekarang memberikan mata yang kedua untuk Team Lunatics. Kalau dia tak reset tadi, saya rasa memang yakin Gary akan dapatkan turtle tersebut. Tetapi satu juga yang perlu dicakap, adakah betul-betul berbaloi nak dapatkan turtle dengan sacrificekan nyawa diri sendiri? Sebab dia adalah scaling punya hero juga. Dia nak dapatkan item, dia bukannya hero keras. Kalau kita bawa Asia, agak bahaya sekali, tapi Panda nyawa yang agak rendah terus merundur ke belakang. Tapi kita lihat bagaimana Team Lunatics mereka cuba lagi. Kalau kita lihat sekarang untuk game yang kedua, Team Lunatics mereka terus menerus menekan kedudukan goal laner mereka. Okey, berbalik kepada Gary punya decision making. Setelah ketiadaan Iris sebentar tadi, saya rasa itu adalah satu penanda bahawa memang mereka tak boleh turtle. Mereka akan kalah daripada sudut nombor. Mereka tak ada orang untuk lakukan apa-apa zoning out. Dan sekarang Noah pula dalam bahaya. Nyawa dikurangkan. Ya, kita dapat lihat bagaimana sekarang pertelingkahan telah berlaku antara kedua pasukan, tapi Noir telah digugurkan terlebih dahulu. Satu lagi nyawa yang akan didapatkan. Panda telah pun ditumbangkan, tapi Gary juga telah pun dijatuhkan. 3 player daripada pasukan Team Hug terus dilenyapkan begitu sahaja di bahagian goal lane. Ya, sekarang ni kita tengok macam mana untuk Team Hug. Tapi sebelum tu Iris kat bahagian atas, dia dah lawan balik dengan Kian. Tapi kita nampak Team Hug mereka nak kena Yura nak lari mana? Yura tak boleh nak lari, kena kejar begitu saja. Dengan sangat-sangat mudah, Lunatics mendapatkan satu persatu nyawa. 6 berbalas kosong. Sekarang ini untuk Team Hug di fasa awal permainan sudah pun ada 3,000 gol dijarakkan oleh Team Lunatics pada minit yang keempat. Sekarang ni saya rasa tukarlah priority. Ganglah dekat EXP. Bagi Iris menang sebab bila tengok komposisi mereka yang betul-betul boleh pergi ke depan adalah Iris dan juga Noah. Kalau dua-dua kena punish sentiasa, macam mana nak open map? Macam mana nak contest? Apa dah sekarang ni? Gary kena evade. Gary dalam keadaan masalah. Masih lagi cuba untuk melarikan diri, tapi tak boleh nak ke mana-mana dengan adanya OG Shadow Kill daripada Yura. Sebaliknya berjaya untuk menumbangkannya, tapi Yura sekarang telah pun digugurkan di bahagian atas. Noah nyawa yang agak rendah, tapi Chen akan diberikan fokus terlebih dahulu, tapi hanya sekadar ingin menjarakkan kedudukan Chen daripada rakan seperjuangan yang lain. Turtle mudah. Terbuka luas, terbentangnya jungle untuk Yuna dapatkan segala-galanya. Dengan adanya pembuff juga untuk dirata. Level 9 sudah pun dicapai. 3 level dijarakkan oleh Yuna. Nak dibandingkan dengan Gary. Dan sekarang ni saya rasa dengan 5,000 gol di minit yang kelima, antara jurang yang terbesar di fasa awal permainan sudah pun direkodkan oleh Lunatics. Team Hug ada masalah yang menimpa mereka. Sudah pun jatuh, ditimpa tangga lagi. Ya, agak
sukar untuk kita bermain bila kita hampir kalah 1000 gol per minit. Betul. Ini memang impresif. Dapat extra 1000 gol setiap minit dan sekarang ni Shahwana terus kejar kepada Iris. Ya, tapi kita dapat lihat sekarang bagaimana Team Hub, bagaimana kejongan yang lain tu pun daripada bahagian atas, Hito. tapi dapatnya real winning position yang ada. Finding Hito terus digugurkan terlebih dahulu di bahagian bawah sebenarnya. Di bahagian atas. Percubaan untuk dapatkan Nara daripada Finding Hito sebentar tadi tapi gagal apabila adanya wild charge dan juga falling stamun yang dilakukan oleh Team Hug. Satu kombinasi yang baik, sekurang-kurangnya mereka dapat targetnya tapi lebih kepada kesilapan daripada Hito sendiri yang seakan-akan cuba untuk mendapatkan juga Nara. Gary, one on one. Tak ada fight. Tak ada fight. Tak ada fight. Nyawa tak kurang pun untuk Yuna. Yang mana ramai kata Lancelot boleh saja untuk lawan dengan Hayabusa, tapi kali ini Yuna menunjukkan Bila dah power. kalah 2 level. Bila dah kalah 2 level memang susah. Dan sekarang kita tengok macam mana Shahwana dia teruskan pressure bersama dengan Kian. Team Hut nak kena cari cara macam mana nak perlahankan game ni. Tapi Noah dia tak Noah. boleh nak lari. Dia yang perlahan. Ya, betul-betul. Dan sekarang di bahagian atas, Panda pula yang akan diberikan Masih keutamaan terlebih dahulu. Tapi Ha? Gary ada cuba untuk berikan bantuan. Tapi Panda telah pun digugurkan. Shahwana pula yang menjadi balasan nyawa atas kematian Panda. Sekarang ini yang lain macam 3 orang ni akan buat kacau je. Kian, Deto dan juga Esha. Finding Hito dan juga Yuna. Okey, kita orang ambil objektif. Korang buat je apa-apa korang nak. Kita orang akan cuba dapatkan tower, turtle, buff enemy. Semuanya kita orang punya. Dan mereka cuba untuk mengekalkan jurang gold yang dicatatkan sebentar tadi. Tapi Gary berjaya untuk sekurang-kurangnya dapatkan buff. Tapi turtle daripada Yuna pastinya akan mendapatkan kesemua secara penuh. 3 buah turtle milik mereka tanpa ada satu pun calar di menara Pascal Lunatic. Oh, Yuna dah begitu berani masuk lagi dengan Ogi sedikit tapi terkena stun pula. Ya, dan di bahagian tengah sekarang pastinya tim Lunatics mereka terus mendapatkan taharat di bahagian tengah, tapi Chien terus bergerak ke hadapan. Noir mungkin akan dikejar, tapi Noir dia berundur ke belakang supaya dirinya tidak digugurkan oleh pasukan Lunatics. Sekarang ni yang saya tengah fikir macam mana Team Hut nak slowkan game. Nampak Iris dia cuba untuk dapatkan objektif kat bahagian bawah. Keadaan bagus. Sekarang ni dia cuba melarikan diri berjumpa dengan Deto dan juga Esha Ohana, tapi boleh larikan diri. Kalau Team Hut dapat slowkan game ni, mungkin mereka dalam keadaan yang okey. Nak tak nak mereka kena berkumpul. Sesiapa gerak seorang-seorang, kita nampak even Gary sendiri pun akan kalah. Tapi tadi kita nampak goal graph, goal difference. Perbezaan yang paling besar antara Team Hut dengan Lunatics adalah dekat kawasan jungle. Perbezaan gol dekat lane lain ataupun role lain ada beza, tapi tak jauh besar. Tak jauh besar. Yang besar kat sini adalah Gary dan juga Yuna. Dan ini antaranya yang bagus dengan tak bagus pasal Assassin. Kalau dapat advantage early, memang nampak macam hero yang paling rosak patut di-ban. Tapi kalau tak dapat advantage, kalau kalah level, satu level sekalipun, nampak macam tak boleh nak buat apa-apa. Ya, betul, dan itu apa yang berlaku untuk Gary setakat ini dengan 0-4-1 kedudukan KDA yang pastinya tidak mampu untuk dibanggakan lagi. Yuna sudah pun berjaya untuk capai level 13. 4 level je orang yang sudah meletakkan lebih. Noah! Percubaan yang agak berani sebenarnya dilakukan oleh Noir Betul. sekarang, tapi dengan adanya shadow kill sekarang daripada seorang Yuna, masih lagi cuba untuk mencari ruang yang ada, tapi Noir telah digugurkan terlebih dahulu. Gary menjadi bangsa seterusnya telah pun dijatuhkan. 2 nyawa daripada Team Hut telah pun diambil begitu sahaja oleh pasukan Lunatics. Dan sekarang nampaknya kongsi dibuka oleh Shahwana. Mereka pastinya ingin menekankan perlawanan ini. Inhibitor turret yang berada di bahagian mid lane akan diambil, tapi nampaknya masih lagi tidak. Hito terus menggunakan ruang yang ada untuk mendapatkan mid lane tersebut, tapi Panda telah pun dijatuhkan seterusnya daripada Team Hut. Seketika tadi saya terfikir Lunatics cuba untuk memecahkan perlawanan terpantas dalam MPL dengan 8 minit cubaan untuk masuk ke dalam base, tapi mereka fokus kembali kepada Lord pada minit yang ke-9, dan saya rasa dengan adanya gold lead yang begitu besar 10,000 di minit yang ke-9 ini, Lafel dah lebih daripada 1 minit 1K. Kita kena ingat balik, game pertama mereka menang dalam 13 minit. Betul. Jadi kalau game ni mereka boleh replicate benda sama ataupun jadi lagi laju, mungkin series yang paling cepat. Series yang sangat cepat. Jadi dekat sini kita nampak Team Hut mereka nak keluar map pun dah tak boleh. Betul. Disebabkan lagi sekali kita bincangkan, ini adalah hero yang perlu di-highlightkan pada season kali ini, iaitu Export. Bila Export, dia tak dikacau bahagian early game. Tengok macam mana dia punya utility dan damage dan juga dia punya survivability sangat-sangat tinggi. Iris berjaya untuk larikan diri, tapi ini adalah antara time yang dia boleh lari. Lepas ni boleh lari ke tidak? Ya, kita akan cari yang mana sekarang ni selain daripada cara untuk mereka lari adalah cara untuk mereka pilih team fight. Sebab saya tak rasa mereka boleh menang apa-apa team fight
Jadi jangan cuba untuk all out. Lebih lagi daripada Noah untuk memaksa setup untuk diberikan pull up. Dan sekarang ini Lord sudah pun mula untuk sampai ke kawasan Tim Hak dan Iris dah ditumbangkan dengan terlalu awal. Ya, dan sekarang pasukan Lunatics mereka akan terus masuk pekarangan base pasukan Tim Hak. Mereka pasti cuba untuk mendapatkan lagi kristal tersebut, tapi dengan adanya lot tersebut nampaknya tidak sempat untuk berbuat apa-apa. Telah pun dijatuhkan terlebih dahulu, tapi OG Shadow Kill Panda akan terus dikejar, tapi nampaknya dia terpaksa diundurkan diri. Yuna agak berbahaya, tapi dia yakin dengan damage yang dikeluarkan. Tapi nampaknya tim Lunatics mereka masih lagi tag mengundurkan diri. Panda telah pun digugurkan terlebih dahulu. Shahona menjadi mangsa terus telah pun jatuhkan, tapi Gary nyawa yang akan rendah, tak boleh nak ke mana-mana, terus ditumbangkan. Tim Lunatics sekarang akan terus memberikan fokus untuk mendapatkan kristal yang ada. Dengan adanya minion wave daripada bahagian atas dan juga bahagian bawah, pastinya tim Lunatics sekarang tiada sebarang masalah sebenarnya jika mereka ingin menekankan perlawanan ini. Tapi Iris nyawa yang agak rendah, tak boleh nak ke mana-mana, terus dijatuhkan begitu saja. Tim Lunatics terus mendapatkan kristal daripada Tim Hak. Wow. Finding Hito berjaya untuk membalas dendam ke atas Tim Hak dengan kemenangan 2-0 tanpa sebarang balasan daripada Tim Hak, tanpa sebarang kata-kata daripada mereka. Agak terpaku pastinya peminat-peminat daripada Tim Hak setelah kekecewaan ini terpaksa untuk diteruskan lagi setelah kekalahan sebelumnya. Hari ini satu lagi luka menambah parah. Tim Lunatics mereka dah tunjukkan lepas transfer window 100% perubahan. Daripada tak boleh nak mendapatkan kemenangan, sekarang dah lupa cara macam mana nak kalah. Tepat sekali. Tapi persoalannya, adakah Tim Hak yang lupa cara untuk menang? Kerana sejak daripada kekalahan yang lalu, kelemahan mereka ditunjukkan satu persatu. Mungkin kita ingin tahu apa sebenarnya rahsia daripada Tim Lunatics ini. Ayo kita bersama dengan Ros di atas pentas. Lunatics sekali lagi menang 3 mata penuh lawan Tim Hak 2-0. Wow. Okay, I rasakan guys, this is okay. Honestly, I rasa ramai orang tak expect benda ni akan menjadi. But korang nak spicy dulu ke korang nak santai dulu? Spicy terus. Spicy. Okay, come here. Okay, Hito. Alright, now, Hito, I'm pretty sure whatever you're feeling right now, you're probably super duper happy. First of all, what do you want to say to Team Hak? Your ex-team, and now you beat them 2-0. We just only lucky. We not strong. They lose because Min watching the match. That's why. Oh, it's Min's curse. Yeah, Min's curse. Yeah, Min's. Min's curse. Okay. So now, can you not? So now that you won already, do you feel like you deserve to be in the main lineup? I deserve top 1. Wow! Okay. All right, Hito. One last question. Do you think that your combo with Yuna is the reason why you guys are winning? And do you think that Team Lunatics is the team for you? I don't think so. You don't. So you don't want to play with Yuna? Yeah, Yuna only lucky. Oh, Yuna's only lucky. Chamba only. He not good. He only lucky. Alright. Also guys, tadi masa mic check kan, I would never thought I'd see a day where the mic check is chaotic and dia yang cakap santai guys, santai. Tak expect langsung. Alright. Thank you. Okay guys, sebelum kita continue interview kita, I nak tahu korang, dalam pendapat korang kan, siapa sepatutnya jadi MVP untuk match ni? Hito? I tak setuju dengan Hito. Alright guys, kita tengok screen. 3, 2, 1. Our MVP is Yuna. Alright. Here. Okay. Are you shy again? Yeah, I'm shy again. You're shy again. Okay, Yuna, your performance now, yung performance mo ngayon compared to the past 2 weeks, ibang-iba. Is it because may kasama ka ng Filipino sa team mo, so mas mabuti yung communication nyo? Or anong nangyari? Yeah, because of Hito. Hito can communicate to the Malay teammates. Oh, okay. So I tanya dia sebab kalau kita semua perasan, Yuna punya performance selepas Hito masuk sangat beza. Sangat lain. And I tanya, is it because Hito, dia boleh communicate dengan Hito, so benda semua lagi senang untuk, get to each other. And dia cakap sebab Hito dah
boleh cakap Melayu sikit. So Hito yang macam middle person, mid man. Dia cakap bahasa Tagalog, Hito cakap dalam bahasa Melayu. So technically Hito dah boleh ganti I dah sebagai host. Tak boleh? Oh, dia faham. Alright. Deto. One last question for Deto. Okay, Deto. I feel like this is my first time interviewing Deto. Okay, Deto. I have a question for you. Kita tahu that season sebelum ni, musim sebelum ni, Deto main gold laner. Yes. Sekarang, Deto dah main mid lane. Role mana yang you rasa lagi sesuai? Sebenarnya aku main mid lane tapi gak cukup orang sebab orang Filipina itu ada masalah visa. Tapi ya saya ada satu kata buat Amox. Wow! Okay. Alright, silakan. Amox, kau dah buat tim Secret Lustri, jangan buat tim Hak Lustri juga. Sekarang pegang mic tapi bila pegang pedas oh. Alright, Aisha. Come on lah, let's wrap it up, Aisha. Alright, Aisha. Sekarang 6 poin. Tiba-tiba je 6 poin. Kan? Lose streak 2 minggu. Sekarang, apa Aisha perasan? Apa yang menjadi dalam tim Lunatics? Yakin ke tak korang dah boleh macam claim slot dalam playoffs untuk musim ini? First of all, saya rasa happy dan terkejut lah. Sebab kita orang tak expect tiba-tiba kuat. Sebelum ni masa screen pun ada yang kurang-kurang tiba-tiba. Atas stage semua jadi lain lah. So insyaAllah kami akan teruskan performance kami. Terus win streak sampai ke playoff guys. Keep support us. Alright, terima kasih Aisha. Alright everybody, once again, another round of applause for Team Lunatics. Dan ada 3 mata penuh untuk minggu ni. Congratulations boys. Congratulations. Alright, and with that, let's throw it back to the casters. I nak tahu apa yang menjadi dalam clean sweep game ni. Casters, silakan. Jangan gaduh Jangan gaduh. Kenapa dia cakap dengan kita jangan gaduh Dia tak tahu ke kita tak suka release je? Betul. Kita dua okey. Tak. Buat apa nak gaduh? Apalah kita nak gaduh. Tapi yang akan gaduh, apa? Hito. Taunting tim sebelah? Tak. Taunting tim sendiri. Dia laki je. Nasib baik je. Karis. Betul? So Riz, macam mana Yuna? Dengan dia punya A tu sampai ke bawah. Ya. Ada berapa harakat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Yuna! Ya. Jangan dibuat macam tu lagi sekali. Ada yang kena ni kejap lagi. Tu. Dengan penggunaan assassin, main assassin satu kali je mati, Riz. Kau nampak dekat sini dia memang jaga posisi dia baik-baik. And dia memang betul berikan fokus dia untuk dapatkan tarik demi tarik lah sebenarnya. Betul. Nampak macam mana tadi penggunaan Hayabusa. Ingat lagi waktu yang Noah cuba dengan penggunaan flicker wall charge. Tetapi waktu tu ngam-ngam Ogiso terus ditekan dan berjaya untuk dapatkan sampai 3 orang kembali ke atas tim Hak. Itu adalah satu pergerakan outplay yang sangat-sangat baik daripada Yuna sendiri. Dan saya dah cakap daripada first game, diorang seakan-akan memang dah tahu dah diorang punya predict ke atas tim Hak. Jadi untuk kita tahu sekali lagi, ayo sama-sama kita saksikan mic check untuk tim Lunatics dalam perlawanan pusingan yang kedua berhadapan dengan tim Hak. Nice. He's sprint. Nice one. Bro, nice. No skill ban, nice lah, weh. Mati. Nice. Gerak, double skin, bro. Okay. Sorry. No flicker. I got flicker. Nice, Yuna. Patay kayo na. Wow, Yuna. Walang iya. Simi. Oh fuck. Tasha, jangan over. Tay. Mati siya. Awas, Ash. Nice, pati. Nice. Take mid. Good. Nice. I guess. I got ulti. I'm okay. I'm coming. Ako kill Esme. Jago, guys. Kill them all! Nice, jago, guys. Uy, satu. Nice. Double. Let's take mid. Let's take mid. Lord. Slow. Pandang ngapain? Bisa main gak? Lord. Wait, mantap gila ke? Sorry. Pandang ngapain? Simi. I got it. Nice. Threat lock. Oh, it's okay. People first. Nice itu. Yo, we can end. Press. Keep pressing. Teroy. Teroy. Nampak tak? Saya paling suka kan kalau dekat dalam mic check, dalam banyak mic check, saya paling suka bila ada perkataan macam shot call yang macam sangat tegas macam tadi kan diorang cakap dalam war gerak. So maksudnya memang nak tak nak diorang kena disengage war tu dan itu salah satu contoh yang mereka memang tahu ini war ke tak war ke, mereka pilih satu persatu. Tapi kita berbalik kepada itemization untuk pasukan Lunatics. Beberapa benda yang cakap pasal mic check tadi pun ada yang cakap
Kisah main ke tu satu. Yang kedua lepas tu boleh dengar, sorry. Dia macam nak toxic tapi rasa bersalah. Tapi yang tak rasa bersalah kat sini adalah game tadi 13 minit, sekarang 11 minit. Jadi lepas game pertama mereka berjaya untuk kurangkan 2 minit dekat sini. Daripada segi itemization, saya rasa macam antara benda yang bagus untuk kita bincangkan adalah draft kedua pasukan dan where did it went wrong, di mana saya rasa memang untuk Lunatics memang patut Yuna berjaya untuk dapatkan MVP untuk dua-dua game. Game pertama dia berjaya untuk dapatkan impact tanpa join fight. Betul. Game kedua dia dapatkan impact, fight tu belum jadi dia dah dapat kill dah. Betul, fight belum jadi dia dapat kill dah. Dia punya pergerakan itu saya cakap, dia seakan-akan dah, bukan dia sebenarnya predict, lebih kepada pasukannya dah bantu dia predict pergerakan daripada pasukan musuh. Dia dah gerak ke bawah. Tim dia dah beritahu, kalau kau gerak ke bawah, nanti akan ada ini. Jadi dia dah bersiap sedia. Contoh macam tadi Noah punya pergerakan pun saya pasti harus Auckland dah kata Grok akan datang daripada bahagian belakang, akan lakukan flicker dan sebagainya. Dan dia dah bersiap sedia dah untuk mengelak segala serangan yang dilakukan oleh Team Hawk. Dan kita berbalik pada itemization. Nampak macam mana, walaupun gunakan jungler, dia masih lagi gunakan si Halbert untuk dapatkan kelebihan berhadapan dengan Esmeralda. Ya, dekat sini saya rasa untuk Team Hawk adalah macam mana mereka prioritikan apa yang mereka perlu menang dekat dalam game ni, di mana mereka cuba untuk menangkan Panda, which kalau ikut logik asal memang bagus. Menangkan gold lane, dapatkan dia 1-2 item lebih awal daripada pihak musuh, jadi dia boleh carrykan game ni. Tetapi antara buat susah ataupun yang saya nak cakap sebenarnya adalah impact besar dalam season kali ini adalah EXP laner. Macam mana EXP laner tu memberikan map control yang bagus. Dan itu adalah kelemahan Team Hawk dekat dalam game ini. Mereka tak ada map control, menyebabkan mana-mana bush yang mereka masuk itu adalah bush yang bahaya. Mereka bergerak dekat bush, bukan masuk dalam pun, lalu sebelah je. Boleh kena tangkap dengan siapa-siapa, boleh kena bakar dengan Kian. Jadi dekat sini disebabkan map control mereka tak kuat, mereka hanya duduk dalam base je. Nampak macam 5-5 pakai Angela. Betul. Mereka punya pergerakan tak boleh untuk dapatkan apa-apa keuntungan, memang disekat. Gary yang pada pusingan kali ini nampak jauh lagi mudah untuk dihukum dalam percubaan untuk bergerak keluar daripada kawasan selamat. Dan kita lihat daripada sudut statistik secara keseluruhan dengan 11 minit sahaja 3 kill yang dimiliki oleh Team Hawk dan kebanyakannya ke atas Asia Ohana juga Paini Hito semata-mata. Untuk permainan kali ini, the carry Deto yang menggunakan Yves. Sebenarnya Yves ni daripada Deto Garis, orang kata dia dalam diam ubi berisi. Dia memang diam-diam dia bagi damage yang besar. Betul. So macam tadi yang kita nampak, Deto ni sebenarnya setiap kali untuk tahu bagaimana untuk pasukan Lunatics dia nak buka war atau macam dia nak open war, adalah daripada real manipulation yang dibuka oleh Deto. Bila real manipulation tu dah buka, kat situ kita tahu, okey, tim Lunatics dia nak fight. Okey, dalam masa yang sama juga kalau kita tengok daripada Team Hawk, pada awal game mereka berikan fokus untuk pergi kepada goal lane, which is mereka nak bagi bantuan dekat Panda. Tapi bila dekat tengah-tengah mereka dah seolah-olah hilang pegangan dan mereka pergi pula ke Iris. Jadi pasukan Hawk sekarang dia macam tak tahu nak pergi mana. Dia tak tahu sama ada nak pergi ke goal lane ataupun lebihkan kepada ESP lane. Okey, secara jujurnya kan Lafel kan, ini satu fakta menarik mengenai Deto. Waktu saya gunakan dia selaku mid laner juga, waktu saya lakukan drafting untuk tim sebelumnya, saya sentiasa bagi je Mamat ni lawan dengan hero yang memang dia kena full counter. Contoh, tengok dekat sini, full counter ni Lancelot, Iritel, Esmeralda, Grok. Memang dia kena full counter, tapi dia masih lagi boleh untuk mengendalikan cara permainan di waktu dia dalam masalah ni. Ya, dengan tu mari kita tengok highlight yang dibawakan oleh ROG atau Republic of Gamers. Dan macam mana yang saya cakap, dekat dalam game ni, yes, dia tu main dengan sangat-sangat bagus untuk elakkan potential damage yang dikeluarkan oleh Team Hawk. Tapi kita boleh nampak dekat dalam game ni ada banyak juga kesilapan daripada segi mereka punya mekanik. First turtle tu sendiri pun dia dah macam dah menunjukkan bad luck untuk Team Hawk, di mana mereka boleh dapatkan turtle tersebut, tetapi turtle tu di reset oleh Team Lunatics, which is bagus daripada Team Lunatics dan perlu di research balik mereka punya decision making. Iris baru saja mati, kenapa masih kontes? Kenapa tak cuba untuk ambil jungle sendiri, atau lagi bagus cuba untuk curi jungle Yuna? Itu yang menjadi persoalannya untuk Team Hawk dalam permainan kali ini. Bukan permasalahan daripada draft, bukan permasalahan daripada strategi, tapi lebih kepada apa sebenarnya yang diorang nak buat dan kenapa mereka mengambil setengah keputusan itu terlalu terburu-buru maupun keputusan yang sememang terangnya salah daripada segi teorinya. Jadi dekat sini kita mungkin perlu untuk lebih mendalam mengenai apa yang mereka lakukan daripada sudut persiapan, kerana Team Hawk nampak seperti ada masalah yang besar dan inilah dia masalahnya.
Tim Hug berada di tempat yang keempat, akan tetapi diikuti sangat-sangat rapat oleh tempat ke-5, ke-6, ke-7 dengan jurang perbezaan mata lingkungan 1 atau 2 mata sahaja. Tim Lunatics mulakan dengan tak ada poin langsung. Nampak seperti mereka akan relegated, keluar dari playoff. Tapi tiba-tiba terus dapat 6 poin sama dengan Todak, walaupun yes, bilangan match mereka adalah berbeza. Tapi ini juga menunjukkan betapa week ketiga impact dia sangat-sangat besar. Bila masuk play baru, memang kita boleh nampak impact dia ada dekat situ. Cakap pasal impact perlawanan seterusnya, MPXNC lawan dengan Red Esports, manakala kita tengah tengok standing sekarang. Jurang antara kedua pasukan ini sangat rapat. Sesiapa yang menang bersih akan menutup jurang tersebut. Ya. Dan Kalau Red mungkin Esports menang 2-0, MPXNC dan juga Red Esports akan tukar tempat. betul. Tapi kalau MPXNC menang 2-0 dekat sini, daripada 4 mata menjadi 7 dan jurang di antara mata di bawah di tempat ke-9 dan tempat seterusnya adalah 4 mata. Maknanya kalau mereka menang 2 sekalipun, belum tentu mereka keluar daripada zon merah. Dan itu perlu untuk diwaspadakan oleh Red Esports. Saya boleh kata ini adalah misi wajib menang untuk mereka. Kalau mereka kalah dekat sini, seakan-akan pintu harapan ke playoff sudah pun kian menutup untuk pasukan mereka. Bukan Kian yang main tadi ke? Bukan.